Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Izzati binti Fakri daripada Kumpulan Mantap. Bagi subjek komunikasi dan penyiaran dalam Islam, kumpulan kami telah menjalankan satu kempen secara atas talian menggunakan platform Instagram Live. Kempen kami adalah kempen budaya berterima kasih yang bertujuan untuk membudayakan ucapan terima kasih dalam kalangan pelajar di Politeknik serta meningkatkan produktiviti, kualiti serta semangat dalam diri pelajar. Kami juga bersependapat bahawa pelajar yang sering mengucapkan ucapan terima kasih ini boleh menjadi seorang yang lebih optimis, bahagia dan jarang tertekan. Budaya berterima kasih. Kebanyakan kita diajarkan bahawa mengatakan terima kasih adalah perkara yang sopan untuk dilakukan. Tetapi penyelidikan baru-baru ini dalam psikologi sosial menunjukkan bahawa mengatakan berterima kasih adalah satu perkara yang melampaui kebiasaan yang baik. Ini juga berfungsi untuk membina dan memelihara hubungan sosial. Menurut ahli psikologi dari Amerika Syarikat mengatakan bahawa sikap berterima kasih mendorong permulaan sesuatu hubungan sosial baru. Ia juga memberi orang kepada hubungan sosial yang sedia ada dan akhir menggalakkan penyelenggaraan dan pelaburan dalam hubungan. Pada program ini, peserta dapat mengetahui manfaat dengan mengamalkan budaya berterima kasih. Manfaat yang terdapat dengan mengamalkan budaya berterima kasih ialah: yang pertama, menambahkan kenalan orang lain. Yang kedua, mempereratkan hubungan sesama orang lain. Dan yang ketiga, untuk diri sendiri, mereka akan lebih bahagia dengan mengamalkan budaya berterima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Miruna Lini, anak perempuan Om Prakash. Hari ini saya akan menerangkan tentang 10 senarai semak untuk anda membentuk diri menjadi seorang yang suka berterima kasih. Yang pertama, dirikan papan terima kasih di pejabat dan di rumah dan saksikan aura berterima kasih mengalir di pejabat dan di rumah. Yang kedua, simpan diary terima kasih dan catatkan sekurang-kurangnya 3 kebaikan yang anda lakukan dalam hari tersebut. Yang ketiga, perhatikan percakapan anda. Jangan menggunakan perkataan yang negatif. Yang keempat, berhenti sejenak dan renungkan perkara yang perlu anda syukuri. Yang kelima, tulis surat terima kasih kepada sesiapa yang memberi pengaruh positif kepada anda. Yang keenam, kita boleh adakan lawatan terima kasih. Yang ketujuh, berjanji kepada diri sendiri untuk mengamalkan sikap berterima kasih. Yang kelapan, kita perlulah mengingat kembali kejadian atau insan yang anda hargai sepanjang hari sebelum tidur. Yang kesembilan, tulis nota terima kasih. Yang ke-10, sematkan masa anda untuk berterima kasih dalam kalender. Jadualkan masa untuk menghantar nota terima kasih kepada keluarga, kawan dan sesiapa yang telah memberi pengaruh positif kepada anda. Itu saja. Terima kasih. Okay, kita start. Boleh start? Okay, start je. Hai. Terima kasih first sekali, terima kasih join live kita orang, live kami. Okay, kami sebenarnya daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. And okay, nama saya Nur Hatika Bintang Mat Saifuddin dan nama saya Nur Hazwa Bintang Mat Saifuddin. Okay, hari ini saya ingin kami ingin memberi sedikit talk tentang budaya berterima kasih di antara masyarakat. Okay.
Saya harap korang stay live ni sampai habis. Okay, kita orang akan cari 3 pemenang untuk live ni. Okay, partner saya yang kat bawah tu boleh kenalkan. Kan boleh explain, kenalkan diri dulu. Okay. Dengar Okay, dengar. dengar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Muhammad Syufuddin. So, hari ni saya dengan grup diorang lah untuk terangkan pasal budaya terima kasih ni. So, kita orang punya assignment, kalau tak buat face to face tapi dah macam ni kan, COVID-19 ni. So, terpaksa buat live lah. Okay, move on. Okay, yang dah join live, boleh share, korang share dulu live ni. Share je banyak mana yang boleh. Tolong kita orang. Hai. Nak tahu apa? Macam okay, dah boleh start. Boleh kot? Boleh. Okay. First kali saya nak terangkan untuk tajuk kami adalah budaya berterima kasih. First, okay. Terima kasih, maksud terima kasih adalah ucapan bersyukur. Bersyukur sebab bersyukur dengan kita mengucapkan berterima kasih. Okay. Contohnya, bapa kita, seorang bapa bertanggungjawab untuk menunaikan tanggungjawabnya dengan menjaga anak-anaknya. Okay, dari situ even dia tahu tanggungjawab dia, kita pun perlu berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada beliau. Okay, itu contoh yang saya boleh bagi. Yang kedua bukan. Okay, untuk kebaikan, berterima kasih. Kesan positif berterima kasih Yes. Okay, kesan positif saya punya part. Okay, kesan positif terima kasih ni banyak sebabnya terima kasih ni pun benda yang positif kan. So kesan positif saya nak terangkan dalam 2-3 macam tu kot. Kesan yang pertama, kesan positif ni boleh memupukkan kita dalam diri sifat hargai orang. Maknanya kalau kita dah cakap terima kasih, mesti kita akan hargai benda-benda yang orang yang bagi. Contoh macam orang bagi coklat kat kita kan, macam nak ni okey, terima kasih bagi makan, syukur sangat lah. So yang kedua, boleh mengurangkan ubati tekanan kita sendiri, iaitu saya mendapati bahawa terapi penghargaan iaitu terima kasih ini secara spontan dan langsung dapat memberi kesan terbaik terhadap fizikal dan mental seseorang. So maknanya kalau dah kita cakap terima kasih kat orang, orang pun tak adalah sifat dengki dengan kita, tak adalah sifat nak rasa macam nak marah-marah kita sebab kita dah berasa bersyukur, dah hargai apa yang orang bagi kan. Yang terakhir sekali, terima kasih juga dapat membaik pulih strategi perniagaan kita. So kalau kita dalam niaga kan, kalau ada customer beli barang kat kita cakap terima kasih banyak-banyak kan, sebab kita dah bersyukur sangat sebab dia dah support kita punya perniagaan. Tapi kalau ada customer yang beli, kita berniaga, customer beli, lepas tu kita tak cakap terima kasih kat customer langsung, dia macam, oi budak ni sombong betul dah, tak nak lah aku beli kat ni kan, kat budak ni kan. So terus drop kita punya perniagaan itu lah. Okay. Betul. Okay. Macam sebagai contoh dalam perniagaan ni, dalam usahawan, orang atasan atau tak kira pangkat, tapi tak kira umur, kita perlu menghargai satu sama lain. Sebabnya penghargaan ni yang paling penting lah untuk membina masyarakat yang terbaik. Yes, betul. Macam Ika sendiri, Ika pun niaga, so kena selalu cakap terima kasih kat orang kan, kena hargai orang beli macam tu lah. Yang saya boleh tambah, kita ucap terima kasih tak kira benda tu orang bagi kat kita kecil ke besar ke, tenaga yang kecil, tenaga yang besar, kita perlu ucap terima kasih.
Nak Bagi tambah apa saya, tak? budaya berterima kasih ni adalah salah satu apa ni, macam kira benda ni sangat penting lah untuk apa ni, dalam kalangan masyarakat kita, untuk membina satu masyarakat yang terbaik. Sebagai contoh, bila kita ucap terima kasih, itu adalah salah satu emosi positif. Bila emosi positif ni dapat membahagikan hidup kita. Lepas tu membina masyarakat yang terbaik, yang keluarga yang bahagialah. Yes, betul. Yes. So, yang tengok-tengok ni nak tambah apa ke? Yes. Ada soalan ke? Ada tak soalan? Boleh tak macam korang tanyalah something ke, nak tahu kenapa berterima kasih ni memang perlu. Tanya anything soalan. Apa tadi? So anything, tanya je. Jangan malu-malu, jangan segan. Saya bagi salah satu contoh lah. Macam Ika cakap tadi, dalam keluarga, salah satu keluarga, ketua keluarga lah, sebagai ketua keluarga kan, macam ayah kita, kita memang tahu tu tanggungjawab dia untuk jaga kita, belikan anything yang apa kita nak. Dalam masa yang sama, walaupun kita tahu tu tanggungjawab dia, tapi kita tetap kena berterima kasih dekat dia atas apa yang telah dia lakukan lah. Kena hargai ayah kena kita hargai lah. untuk membina keluarga yang bahagia. Betul. Yeah. Jangan jadi anak derhaka pula. Okay, soalan yang saya dapat adalah apa kesan kalau tidak mengucapkan terima kasih? Kesan dia adalah macam, contohlah kalau kita tak ucap terima kasih, kita tak menghargai apa yang orang tu buat, kita akan macam haus akan apa, macam appreciation dekat sesuatu tu. Kehausan menghargai orang tu. Lepas tu kita akan anything, kita akan complain. Sebabnya kita tak dapat attention menghargai tu. Kaya tak pernah punya. Lepas tu Dan satu, kalau kita cakap terima kasih ni pun kan, orang pun akan rasa, tak ada rasa nak dengki dengan kita. So semua benda akan jadi positif lah. Macam tu lah kalau dengan orang. dengan ucapan terima kasih je, memang senang nampak macam simple. Sebab tu orang cakap terima kasih ni sebenarnya satu super word yang sangat-sangat super lah cerita. Okay. Apa nak cakap dengan orang yang tak reti ucap terima kasih? Kalau you cakap apa yang nak cakap dekat orang yang tak terima kasih, kita lah kena memberi dulu. Kita kena buat benda tu dulu sebelum kita nak orang tu ucap terima kasih kat kita dulu. Dari situ nanti dia sedar lah, day by day. Bukannya setakat nak bagi barang, bagi barang kat orang nak harapkan orang terima kasih, tak. Macam kita contoh dengar masalah orang tu ke, boleh juga orang tu hargai kita macam tu lah. Yes, betul. So Atas ni tadi ada soalan. Kenapa penting sangat berterima kasih ni? Okay. Macam soalan Amir, kenapa penting sangat berterima kasih? Memang fikir kan kenapa pentingnya berterima kasih ni. Sebabnya memang untuk membina masyarakat yang harmoni, positif, harmoni, dan kita sentiasa berasa bersyukur dengan apa yang kita terima. Perlu berterima kasih sebab barulah orang yang beri bantuan pertolongan tu rasa dihargai. Yes, betul. Kai betul. Tadi tak. Salah saya. Tadi aku abang ni. Tak. Tadi dah saya jawab. Apa kesan dia? Kesan kalau tak ucap terima kasih, orang akan lack of attention and appreciation.
macam salah satu efek dia adalah kita akan sentiasa complain anything yang kita rasa tak kena and tak cukup. Betul. Okay. So daripada ada seorang manjik, terima kasih kena ucap melalui kata-kata je ke atau cara lain? Cara lain Memang cara Terima kasih lain. ni ada je macam kita bagi balik, contoh orang tu dah bagi kita pinjam barang yang macam pensel ke apa lah kan, kita bagilah balik pen baru ke macam tu lah. Nak nampak sangat kita hargai dia punya peminjaman tu. Boleh tak? Terima kasih ni banyak je cara-cara dia. banyak cara. Macam even kita tak cakap terima kasih pun kita boleh macam ganti dengan terima kasih tu dengan menghargai. Macam contoh dia dah tolong kita kan. Kita nak terima kasih ni dekat dia. Macam tu hutang budi. And then kita tolonglah orang tu balik. Betul. Okay. Kalau tak pun appreciate apa yang dia dah buat. Okay. Kesimpulan dia daripada budaya berterima kasih ni adalah nak cakap macam mana? Kesimpulan yang kami boleh buat daripada kita mengucapkan berterima kasih adalah satu dia kesan positif, membina keluarga yang harmoni dan menjadikan suasana tu lebih bahagia dalam masyarakat kita. Okay.